Salam semua, saya Jeremy. Dalam kajian mengenai etisme ini, kumpulan kami telah menjalankan soal selidik berkaitan etisme dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi di UTM. Soal selidik tersebut dijalankan melalui Google Form yang boleh disebarkan dengan mudah melalui aplikasi media sosial seperti WhatsApp dan Facebook Messenger. Cara ini lebih sesuai untuk masa MCO ini untuk menjaga keselamatan dan kesehatan para pelajar. Kami telah berjaya menerima jawaban daripada 72 responden. Selain itu, kami juga telah mendapat maklumat-maklumat melalui sumber internet untuk membandingkan dan menyokong data yang kita perolehi. Assalamualaikum, saya akan menyambung pembentangan kami bagi tajuk etisme dan kehidupan. Etis, jika menurut pandangan yang paling luas, dikatakan sebagai ketidakpercayaan terhadap suatu dewa atau Tuhan yang memerintah alam ini. Ketidakpercayaan ini boleh dikatakan sebagai suatu kepercayaan. Maka orang etis adalah haram untuk menyebarkan agama mereka terhadap orang Islam kerana terdapat akta yang melarang orang Islam untuk murtad atau keluar daripada agama Islam. Tetapi jika mereka ingin menyebarkan kepada orang bukan Islam, ianya ada dibenarkan. Tetapi boleh dikenakan akta hasutan jika berlebihan seperti menggunakan surat berantai. Etisme juga boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama ialah panteisme, yang kedua dogmatik dan yang ketiga apofatik. Golongan panteisme terdiri daripada golongan yang mempercayai teori Darwinisme seperti kewujudan manusia yang datangnya daripada beruk. Golongan dogmatik, mereka merupakan golongan yang menentang arus agama yang diturunkan kepada mereka dan mengubah suai mengikut cita rasa mereka. Antara contoh golongan dogmatik ialah golongan secularism, liberalism, komunisme dan socialism. Dan yang ketiga ialah golongan apofatik. Golongan apofatik terdiri daripada golongan free thinker dan golongan yang mempercayai sains dan kontur fizik. Golongan ini terdiri daripada golongan cerdik pandai dan selalu membandingkan amalan-amalan barat dengan amalan-amalan sains. Dan di Malaysia sendiri, golongan yang paling banyak menyertai etis datangnya daripada golongan dogmatik dan apofatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan. Jadi di sini saya akan meneruskan pembentangan rakan saya dari topik pengenalan. Jadi saya akan menceritakan tentang objektif kajian kami. Pertama sekali, kami ingin mengetahui tentang lebih lanjut apa itu etisme, apa itu kefahaman etisme. Seterusnya, kami telah menjalankan analisis daripada soalan-soalan yang kami berikan kepada responden kami. Macam tu. Jadi seterusnya, kami telah mengkaji statistik antara dulu dan sekarang dalam konteks pihak etisme. Ini kami telah mengambil daripada negara barat, kerana negara barat mempunyai perbezaan ketara yang sangat tinggi. Okey, akhir sekali kami ingin menceritakan tentang kesan-kesan etisme daripada psikologi individu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan sambung dengan hasil kajian kami. Jadi kami telah menjalankan kuesioner dan kami telah berjaya mengumpul 72 responden pelajar UTM. Kami mempunyai beberapa soalan utama untuk dipaparkan ke dalam poster kami. Dan yang pertama adalah, adakah agama mempunyai tujuan? Di situ kami mendapati bahawa 97.2% menjawab ya. Dan jika dibandingkan dengan bar graf sebelah, merupakan satu kajian dijalankan antara orang etis. Dan di situ 82% menjawab agama itu tidak penting langsung. Bar graf ini bersumberkan internet. Dan soalan seterusnya adalah, apakah semua panduan hidup mereka? Jadi di situ kami mendapati bahawa 91.7% menjawab kitab agama. Dan jika dibandingkan semula dengan bar graf yang kami dapati dari internet, juga merupakan satu kajian dijalankan antara orang etis, kami mendapati bahawa hanya 1% menjawab agama itu sumber panduan hidup mereka. Manakala selebihnya adalah logik akal, sains dan filosofi. Dengan statistik populariti orang etisme dulu dan sekarang di beberapa negara barat. Jadi untuk kajian ini, kami telah memilih 3 negara barat, iaitu Britain, Australia dan Amerika. Dan statistik ini kami telah peroleh daripada internet. Untuk mengulaskan semua statistik, kami telah mendapati bahawa dalam tempoh beberapa tahun,
telah berlakunya satu peningkatan besar orang ateisme. Dan ini membuktikan bahawa penyebaran kefahaman ateisme semakin lama menjadi semakin serius. Dan bukan sahaja itu, malah mereka yang mengamalkan kepercayaan ateisme ini akan mendapat beberapa kesan-kesan psikologi terhadap diri mereka. Dan ini akan diteruskan oleh kawan saya. Hola. Okey, sebelum kita teruskan kepada Ahmad Zuizak tentang cara-cara untuk mengatasi, kita akan ceritakan sikit tentang kesan-kesan psikologi ateisme terhadap individu. Jadi, kesan-kesan ini, dengan kata lain, kita ingin mengkaji tentang apa yang responden ini merasakan jika mereka ini diletakkan di tempat orang-orang ateisme. Sebagai contoh, kita letak jurutera kepada doktor. Apa yang jurutera rasa kalau dia jadi doktor? Itu yang kita sedang mengkaji. Jadi, apa yang kami dapati, mereka rasakan jika mereka ini adalah pihak ateisme, mereka rasa tidak tenang. Hal ini kerana tak ada unsur agama. Tiada unsur agama ini yang mampu menenangkan hati mereka seperti beribadat, berzikir dan sebagainya. Jadi ini yang kami dapati. Kehidupan mereka ni tidak tenang, kucak-kacir, hura-hara dan sebagainya. Okey, seterusnya kami dapati mereka merasakan bahawa mereka ingin bunuh diri. Ini menyebabkan mereka ini tak ada halangan untuk mereka bunuh diri. Kita setiap agama akan ada syurga neraka, hell and heaven dan sebagainya. Jadi rasa bunuh diri ni amatlah tinggi dalam pihak-pihak ateisme. Seterusnya, mereka tidak akan rasa puas hati dalam segalanya. Hal ini kerana mereka tak ada agama. Dengan tidak ada agama, mereka tak ada objektif kehidupan. Jadi apa yang mereka nak, mereka tidak akan rasa puas. Bila mereka rasa marah, bila mereka memarah orang, mereka tidak puas. Selagi ini menyebabkan sifat-sifat ini bahaya. Okey, sekali adalah kami menceritakan tentang pengasingan diri. Kerana pihak ateisme ini, mereka mempunyai prinsip sendiri. Prinsip mereka rasa macam teguh, tak percaya Tuhan. Ini menyebabkan mereka terasa daripada masyarakat. Lagi-lagi masyarakat di Malaysia, kerana masyarakat di Malaysia, mereka mengamalkan pelbagai agama, Islam, Hindu, Kristian dan sebagainya. Jadi ini menyebabkan mereka terasing hingga melahirkan sikap individualistik. Okey, sambung sikit lagi. So di sini saya akan sambung bawah kepada kesan psikologi, iaitu bagaimana seseorang itu hilang kepercayaan kepada Tuhan. Jadi di sini kita ingin ceritakan tentang bagaimana orang-orang responden ini berfikir, bagaimana terlahirnya ateisme. Jadi majoriti daripada chat kami yang kami dapati adalah mereka merasakan bahawa pihak ateisme ini terlampau bergantung kepada pemikiran logik akal, mempunyai kehidupan. Mereka mempunyai bagaimana kehidupan ini dilahirkan. Ada yang mengatakan Big Bang teori betul, ada yang mengatakan teori Charles Darwin. Ini menyebabkan mereka mempersoalkan Tuhan, sehingga mereka menjadi ateisme. Seterusnya, faktor kedua tertinggi adalah mereka hilang harapan pada agama. Konteks ini bermaksud bahawa mereka rasa mereka tidak kuat iman, dengan kata lain. Sebagai contoh, mereka telah berdoa untuk suatu kerjaan, tapi mereka tidak dapat. Kita seharusnya bersabar kerana mungkin Tuhan ingin lebih baik. Namun apa yang ateisme ini, mereka merasakan bahawa Tuhan ini tidak menolong mereka. Jadi mereka keluar daripada agama dan mereka merasa apa yang mereka buat, mereka dapat. Sebenarnya tidak lari pun dengan agama, cuma apa yang orang-orang sebegini, mereka mempunyai konsep salah. Okey, tak apa, itu pendapat saya masing-masing. Okey, seterusnya saya ingin ceritakan tentang pengalaman dan kisah silam. Jadi apa yang responden kami faham, mereka merasakan bahawa pengalaman dan kisah silam ini mampu mengubah seseorang yang beragama jadi ateis. Mungkin kerana kemalangan, tapi hanya minoriti saja, 97%. Dan akhir sekali adalah pengaruh internet. Pengaruh internet itu adalah normal kerana sekarang ini pengaruh internet mampu mengubah segalanya. Di sini saya akan menerangkan 3 langkah untuk menangani etis ini. Yang pertama ialah pendidikan agama. Ibu bapa haruslah memberikan didikan agama yang mendalam terhadap anak-anak mereka sejak kecil lagi. Bab kata patah melentur buluh biarlah dari rebungnya. Yang kedua ialah menguatkan iman sendiri. Setiap individu haruslah mempunyai iman yang kuat agar tidak mudah terjebak dengan ateisme ini. Sebagai contoh, umat Islam haruslah
mempelajari dan memahami ilmu bersumberkan Al-Quran dan Sunnah dan mengamalkannya. Yang ketiga ialah tegas dan tidak memberi peluang. Kita haruslah mempunyai sikap yang tegas dalam menangani isu ini dengan tidak mengendahkan dakwah atau ajaran yang disebarkan oleh orang-orang etis ini. Kesimpulannya, ateism merupakan satu kepercayaan berdasarkan sains dan logik akal dan menolak segala kewujudan Tuhan. Deism mempunyai kefahaman yang amat berbeza dengan ateism dan masih ramai lagi yang berpegang teguh dengan ajaran mereka. Peningkatan orang etis adalah punca dari gerakan New Atheist yang lebih rancak yang meragukan minda orang teis, iaitu orang yang mempercayai wujudnya Tuhan. Kepercayaan ateism mampu menjejaskan etika dan akhlak seseorang individu itu. Terima kasih. Terima kasih. Sekian terima kasih. Terima kasih. Thank you. Dan stay at home. Dan stay at home. And stay at home. And stay at home. Stay home, stay safe.